Baik, itulah tadi sedikit sebanyak perkongsian daripada mereka frontliners berada hadapan kita, juga daripada National Task Force berkenaan dengan pengambilan vaksin dan bagaimana ia memberikan impak yang setakat ini sangat baik untuk mereka. Baik, di segmen kali ini kita akan membincangkan berkenaan setahun Malaysia Prihatin, dan kita memang tidak sabar untuk mengetahui apakah kejayaan kita setakat ini. Dan bersama saya hari ini Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih meluangkan masa. Terima kasih jemput saya. Memang selama setahun ini rakyat Malaysia nanti untuk mendengar perkongsian Datuk Seri setiap hari. So tentunya kita berterima kasih Datuk Seri sudi meluangkan masa bersama kita di MHI. Terima kasih. Okey, baik, Datuk Seri selaku Menteri Kanan Pertahanan dan juga merangkap sebagai Menteri Kanan Kluster Keselamatan setahun ini, mungkin Datuk Seri ingin kongsikan bersama kita bagaimana perjalanannya bagi Datuk Seri dan juga keseluruhan kementerian setakat ini mendepani pandemik COVID-19. Saya ada dua tugas sebenarnya. Dua tugas. Apabila mengangkat sumpah, tak sampai 2 minggu, COVID melanda negara, dan selain daripada tugas Menteri Pertahanan, saya juga menjadi pengurusi jawatan kuasa yang terdiri daripada menteri-menteri untuk mengkoordinasikan peperangan menentang COVID ini di kalangan semua kementerian, hampir semua kementerian berkaitan. Jadi fokus saya kepada dua. Satu, untuk memperkasakan angkatan tentera kita, ya, kerana keselamatan negara tentu saja bergantung kepada kekuatan dan kesiapsiagaan angkatan tentera ini. Banyak isu yang berkaitan dengan angkatan tentera perlu diselesaikan, sebagai contoh perumahan untuk anggota, kebajikan untuk veteran. Jadi banyak perkara yang perlu kita bincangkan. Dari segi kesiapsiagaan untuk menambahkan aset ketenteraan, untuk menambahkan aset dari segi peperangan jenis baru, iaitu cyber war. Peperangan cyber pun perlu diberikan tumpuan bagaimana nak memperkasakan pertahanan cyber ini, cyber defense ini. Jadi itu salah satu tugas hakiki saya sebagai Menteri Pertahanan. Ya, kita nak pastikan anggota kekuatan kita bukan saja di dalam tetapi juga di kawasan-kawasan sempadan yang perlu kita jaga dengan ketat. Kerana peperangan walaupun tidak ada peperangan, tetapi kemasukan parti secara berleluasa dan sebagainya perlu disekat. Betul. Dan kita juga perlu perkukuhkan pertahanan kita di peringkat sempadan. Itu tugas hakiki. Tapi tugas yang baru yang diberi adalah untuk memastikan kita berjaya untuk memerangi COVID ini. Jadi ini juga merupakan tugas yang perlu saya lakukan. Jadi separuh hari saya di JPM untuk mempengurusikan mesyuarat setiap hari. Tidak ada cuti. Tidak ada cuti hujung minggu, tidak ada cuti public holiday. Hari raya pun, hari raya kedua pun kita dah mulakan. Jadi itu satu tugas yang perlu diambil, yang merupakan satu tugas yang berat ketika itu. Dan satu lagi tugas saya adalah untuk di MINDEF sendiri, di Kementerian Pertahanan. Jadi separuh hari di JPM, separuh hari saja saya di Kementerian Pertahanan. Begitulah setiap hari. Komitmen yang cukup besar diberikan oleh Datuk sendiri dan melihat ialah dalam masa setahun ini Kerajaan Perikatan Nasional juga PN telah bertungkus lumus untuk memastikan segala apa yang perlu dilakukan, memastikan keselamatan setiap rakyat jelata. Dan Datuk Seri melihat bagaimana perkembangannya prestasi kita setakat ini. Kita dah melalui banyak tempoh yang sukar, PKP melihat lonjakan kes dan penurunan dan sebagainya. Secara peribadi bagi Datuk Seri, apakah perasaan melihat setakat ini setahun kita melalui tempoh ini? Dari segi angkatan tentera, banyak kejayaan yang kita capai. Terutamanya apabila tugas yang besar selain daripada saya sebutkan tadi, penambahan aset, penambahan perumahan dan sebagainya. Satu tasking yang tasking yang diberi kepada kita ialah untuk menjaga sempadan negara daripada kemasukan parti melalui Ops Benteng. Betul. Ops Benteng ini di bawah National Task Force, iaitu yang diketuai oleh ATM, tetapi bersama dengan 11 agensi yang lain, termasuk PDRM, APMM
dan juga agensi kawalan sempadan dan berbagai-bagai agensi lain termasuk ADK dan semua sekali untuk mengawal kawasan sempadan. Dan kalau kita lihat dari segi tangkapan lah yang saya umumkan setiap hari daripada mula penubuhan task force untuk Ops Benteng ni, kita berjaya untuk mengekang kemasukan parti walaupun kita percaya ada juga yang lolos. Betul. Tetapi dari segi kejayaan saya boleh sebut bahawa kita berjaya dalam sekatan kemasukan parti ini. Ya. Bukan setakat kita tangkap dia sewaktu mereka masuk, tetapi kita usir mereka keluar sebelum memasuki sempadan kita. Jadi ini merupakan satu, saya anggap sebagai satu kejayaan di bawah Angkatan Tentera Malaysia bersama-sama dengan agensi lain. Bukan kita sendiri, tetapi bersama dengan seperti saya sebut tadi, agensi lain seperti PDRM dan sebagainya. Secara keseluruhannya untuk memastikan keselamatan negara. Keselamatan negara. Itu dari segi kejayaan Kementerian Pertahanan. Tapi kejayaan dari segi peperangan menentang COVID pun kita saya kira berjaya walaupun masih lagi belum berjaya sepenuhnya ketika ini. Kita masih berperang. Kalau kita lihat apa yang kita lakukan di Malaysia ini merupakan acuan kita sendiri. Tidak mengikut negara lain. Ya. Sebab waktu itu semua negara baru mengalami pengalaman yang pertama tentang COVID-19 ni. Kita tak ada negara contoh untuk dijadikan sebagai sebagai panduan kepada kita. Jadi bila kita COVID semakin meningkat ketika itu, jadi kita buat keputusan sendiri yang saya kata keputusan yang sangat besar. Yang sangat besar iaitu menutup atau menggunakan menutup dan menjekat pergerakan seluruh rakyat Malaysia. Ini bukan satu perkara mudah. Orang yang bebas hidup, bebas tiba-tiba tidak dibenarkan keluar rumah. PKP 1.0 adalah satu PKP yang amat ketat. Tak boleh keluar rumah, tak boleh berniaga, tak boleh macam-macam. Dan kita tahu kalau kita sekat dari segi perniagaan, negara akan mengalami kerugian. Dan memang betul 2.4 bilion tak silap saya sehari kita kehilangan pendapatan negara ketika itu. Tapi kita tidak ada pilihan. Maka kita buat sekatan melalui Akta 342 Kementerian Kesihatan, akta untuk mencegah penyakit berjangkit ini. Dan kita stop. Dan akhirnya kita berjaya. Sehingga kita dapat mendatarkan lengkok tu sehingga kosong. 3 hari berturut-turut kita kosong. Yeah. Dan walaupun ada naik tetapi masih double digit saja. Sehinggalah pilihan raya di Sabah, kita kena akui, pilihan raya di Sabah dia hanya meningkat dan kes meningkat lebih tinggi apabila kita buka sempadan negeri. Masa tu orang balik holiday, balik kampung, orang pergi holiday, Kelangkawi penuh, semua tempat penuh, balik kampung. Sehingga berlaku kluster balik kampung. Kluster rentas negeri ni sehingga sampai 32 kluster. Jadi banyak dan akhirnya kes meningkat kembali. Tetapi kita masih belum gagal sebab kalau kita lihat, kita perkenalkan PKP 2.0. Of course ini lagi susah lah sebab orang dah bebas tiba-tiba, orang dah syok, dah seronok dah. Tiba-tiba kita tutup balik. Betul. Kita tutup balik. Jadi dulu kalau tunggu saya, memang nak tunggu saya buat PC lah. Supaya nak dengar apa, saya nak buka lagi, pengumuman nak buka ni. Lepas PKP 2, orang semakin marah, orang lagi benci kat saya. Sebab saya kena umum apa yang tak boleh. Kalau dulu nak dengar apa yang boleh, seronok lah. Ini boleh, ini boleh. Tiba-tiba daripada boleh, saya umum ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Walau mana pun kita terpaksa lakukan demi nyawa rakyat. Betul. Kita tahu rakyat marah, tetapi rakyat marah, tapi rakyat sedar bahawa kita buat ini untuk jaga kepentingan nyawa mereka. Dan kita dalam peperangan ini nampaknya kita semakin berjaya. Kalau kita lihat, kes semakin turun. Hari ini semalam dah 2-3 hari dah 2,000 ke bawah dah, 1,500, 1,200. Alhamdulillah. Dan kita harap perkara ini kekal. Jadi walaupun peperangan itu belum berjaya sepenuhnya, tapi sudah pun menampak kejayaan. Dan semakin kurang kes, kita semakin buka. Perniagaan dah buka. Yang terbaru kita buka industri kreatif.
persembahan, live show dan sebagainya telah pun dibenarkan dengan SOP-SOP yang ketat. InsyaAllah saya percaya kalau rakyat kita mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan, yang diperkenalkan, kes akan semakin menurun. Dan Alhamdulillah, strategi ketiga kita dengan vaksin ni, saya percaya lepas semua divaksin, saya percaya kes akan menjadi semakin berkurangan dan insyaAllah kita boleh buka, boleh beri kebebasan lebih banyak kepada rakyat. Itu yang kita doakan agar segalanya berjalan dengan lancar. Dan kita juga berkesempatan untuk mengambil beberapa soalan daripada para netizen penonton kita dan kita akan melihat antara soalan mereka yang ingin ditujukan kepada Datuk Seri. Tapi sebelum itu, seperti yang Datuk Seri ada kongsikan dengan kemelutnya dengan usaha yang cukup tinggi diletakkan dalam masa tempoh setahun ini untuk memastikan draft trend penurunan itu ada. Dan baru-baru ini dengan peningkatan kes yang mendadak disebabkan kluster tempat kerja dan sebagainya. Dan kita melihat sedikit penurunan dan kembali semula kita ke PKPB dan juga PKPP. Adakah Datuk Seri secara peribadi melihat ini adalah langkah yang bersesuaian pada ketika ini? Melihat masih digit beribu tetapi kita sudah memasuki PKPB dan juga pemulihan. Ya, sebenarnya PKP 2.0, PKPB, PKP bersyarat, PKP pemulihan ini. Ya, kita buka ini seperti saya kata tadi, masalah kita adalah untuk mengimbangi dari segi ekonomi, terutamanya ekonomi rakyat dengan kesihatan. Ya, kalau PKP 1 kita tak benarkan bekerja langsung dan kita rugi 2.4 bilion a day. Sekarang ni bila PKP 2.0 kita buka sektor ekonomi. Sebab bagi kita imbangan tu perlu lebih ada balance tu nampak lebih jelas lah. Kalau dulu kita tutup langsung, sekarang ni kita buka. Dan itu pun kita masih kehilangan lebih kurang 600 hingga 700 juta sehari ketika PKP 1, 2, PKP 2.0. Tapi kita beri, sebab kita buka lagi, kita buka. Kita buka PKP 1 pun kita buka ekonomi. Sebab ramai rakyat kita yang B40. Ramai rakyat kita yang berniaga secara kecil-kecilan. Kais pagi makan pagi. Kais petang makan petang. Apa yang diperolehi petang ini untuk belanja besok, untuk menjara keluarga. Kalau kita tutup, saya tak nampak macam mana mereka boleh survive. Betul. Yang boleh survive. Kita dengar cerita-cerita sedih, seorang ibu yang terpaksa mencuri untuk beri makan anak. Jadi perkara seperti ini lah sebab akhirnya kita buka. Kita buka, tapi kita tak nak buka serentak. Betul. So kita buka sedikit. PKPB bersyarat lebih banyak kita buka, dan PKPP kita buka lebih banyak. Social, aktiviti sosial, kenduri kahwin, kita benarkan. Orang kata itu sosial. No, dia berkaitan dengan bisnes. Kenduri kahwin yang owner dewan tu caterer yang menyediakan makanan, mak andam pun nak cari makan juga. Jadi walaupun sosial tapi ada kaitan dengan bisnes. Akhirnya kita buka tapi tidak mendadak. Sedikit demi sedikit. Itulah cabarannya, menyeimbangi ekonomi dan juga keselamatan kesihatan rakyat Datuk Seri. Dan menyentuh berkenaan suara rakyat ini yang ingin meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Soalan daripada salah seorang netizen kita daripada Datuk Garson bertanyakan, salam Datuk Seri, boleh tak kalau tambak Johor dibuka semula 24 jam untuk laluan keluar masuk lori? Sekarang kami pemandu lori malam semua tertumpu di Tuas Second Link menyebabkan ada kesesakan. Kami mengharapkan tambak Johor dapat dibuka semula 24 jam dan bukan 12 jam seperti sekarang. Ini yang dikongsikan antara mereka. Pemandu lori juga. Ya, terima kasih. Datuk, saya ucap terima kasih. Sebenarnya di kawasan sepadan Johor Bahru dengan Singapura ni memang kita ada masalah baru-baru ni. Iaitu apabila swab test dilaksanakan setiap kali pemandu lori untuk masuk yang menyebabkan berlaku kesesakan. Dan satu lagi kita ada kita ada understanding dengan Singapura iaitu kita boleh keluar masuk tu di bawah beberapa inisiatif yang kita buat secara bersama untuk membenarkan rakyat kita ke Singapura. Tetapi oleh kerana apabila kes agak meningkat di negara kita terutamanya di Johor, Singapura telah membuat keputusan untuk menutup sempadan mereka kepada kita. Kecuali pemandu lori yang terpaksa melalui
SOP yang ketat untuk melindungi negara mereka. Jadi perkara ini melibatkan dua kementerian, iaitu Kementerian Luar Negara, Kementerian Luar Negeri kita dengan Kementerian Luar Singapura. Kita telah maklumkan bahawa Kementerian Luar kita sedang berbincang dengan pihak Singapura supaya melonggarkan sedikit dari segi pergerakan keluar masuk kenderaan negara kita. Malah apabila mereka membatalkan RGL, Green Lane kepada rakyat kita, Reciprocal Green Lane, RGL, dia dah batalkan, tak benarkan keluar masuk seperti dulu. Kita pun sedang berbincang, Kementerian Luar sedang berbincang mereka supaya RGL ni dibenarkan semula. Kalau tidak, kita tak boleh nak crosskan. Yeah. So bila kita sebut reciprocal, maknanya dia buka, kita pun kena buka lah. Yalah. Tak fair lah, dia buka, kita tak buka. Jadi sebab itu kita tengah berunding lah secara Kementerian Luar dengan Kementerian Luar. Jadi menjawab soalan tu, bukan kita tetapi pihak Singapura yang mengambil tindakan ketat tersebut. Kedua-dua pihak pun perlu memainkan peranan untuk mencapai persetujuan itu. Mereka bimbang bila kita tinggi, kes kita sampai 5,000. Jadi of course mereka bimbang. Jadi mereka pun nak menjaga nyawa rakyat mereka, jadi mereka mungkin memperkenalkan SOP yang lebih ketat. Tapi kita sedang berbincang sebab kita pun dah menurun. Johor daripada PKP dah jadi PKP bersyarat, di mana kes makin kurang. Mungkin boleh dibuka dengan bebas seperti dulu balik. Baik. Itu yang kita harapkanlah. Datuk Seri, kita masa tempoh 5 minit saja lagi. Kalau boleh saya ambil satu soalan lagi daripada netizen kita. SOP untuk Bazar Ramadan dan Bazar Raya. Tolonglah adakan bazar bagi kami peniaga akan patuh pada SOP kerajaan untuk memastikan keselamatan semua ini. Ini yang dikongsikan salah seorang pengusaha. Saya tidak nampak kesukarannya untuk membuka. Tapi saya nak maklumkan, setiap keputusan yang dibuat, sama ada SOP yang dikeluarkan atau tidak, ianya setelah diadakan perbincangan dan mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Ya. Seperti kita tahu, Akta 342 adalah di bawah Kementerian Kesihatan. Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Jadi, kalau Kementerian Kesihatan bersetuju, baru kita boleh bersetuju. Tapi, saya nampaklah secara personal saya, dari segi personal pandangan saya, kalau pasar malam boleh dibuka, kalau pasar tani boleh dibuka, kalau pasar biasa boleh dibuka. Tidak ada nampak perbezaan antara pasar tani dengan pasar Ramadan. Jadi saya itu personal saya. Saya tak nak beri harapan yang tinggi kepada rakyat. Sebab saya kata tadi, saya tak boleh mendahului dari Kementerian Kesihatan dari segi keputusan. Sebab kita akan bincang perkara ini. Jadi saya harap kes makin menurun. Kes kalau dah sampai 3 digit atau 2 digit, lagi mudah untuk kita mendapat keluasan. Tapi seperti saya kata tadi, dari segi perbandingan antara pasar tani, pasar Ramadan dan pasar-pasar biasa yang harian ini, pekan sehari, pasar malam. Jadi tidak ada beza dengan pasar Ramadan pun. Yang penting adalah SOP. Saya tak nak beri jaminan, takut orang ambil statement saya ni. Tapi saya rasa kalau tanya saya personally, tidak ada masalah. Ini berbalik semulalah kepada disiplin kita sebagai rakyat. Kita sedia maklum kenaan SOP dan sebagainya. Kalau inginkan segala kelonggaran ini diteruskan, tanyakan pada diri sendiri apa yang boleh kita lakukan. Akhir sekali, Datuk Seri, melalui tempoh sukar ini selama setahun, bertungkus lumus untuk memastikan segala keputusan yang diambil itu adalah untuk keselamatan kami semua. Apa yang Datuk Seri ingin sampaikan dan luahkan kepada setiap satu rakyat Malaysia yang menonton Datuk Seri pada ketika ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita sedang dalam peperangan. Peperangan belum berakhir. Jadi yang pentingnya adalah tanggungjawab untuk melindungi diri sendiri dan keluarga sepatutnya adalah kita sendiri. Bukan pihak polis. Kita tak boleh mengharapkan pihak polis, frontliners semata-mata untuk melindungi kepentingan diri kita sendiri. Jadi kitalah yang perlu melindungi diri sendiri. Kawalan kendiri perlu dilakukan setiap individu. Apa yang SOP yang dikeluarkan adalah bertujuan untuk menjaga kita. Jadi patuh kepada SOP, insya-Allah saya percaya kita akan dapat mempercepatkan lagi melandaikan kes COVID-19. Dan kita akan berjaya. Kejayaan kita adalah bergantung kepada rakyat. Kalau rakyat bersama kerajaan patuh pada SOP, insya-Allah kita berjaya.
Kita pernah menang sekali earlier, saya kata 0. Saya yakin dengan sokongan rakyat kita akan menang sekali lagi. InsyaAllah. Kita doakan, if we can win once, we can win twice. Kita ucapkan terima kasih setinggi penghargaan kepada Datuk Seri kerana berjuang bersama rakyat selama setahun ini, memastikan kita semua dalam gelembung dan keadaan yang selamat, insyaAllah berterusan harapannya. Diucapkan setinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Malaysia, sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih. Jemput. InsyaAllah jemput saya datang lagi. Terima kasih Datuk Seri. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini.